Janganlah lagi membuat I Gonggong marah kerana aku. Bagaimanapun esok aku akan dipindahkan ke Jabatan Arang Batu untuk mengangkut arang. Aku rasa dia boleh melupakan kemarahannya. Gonggong air ini sesuai ya. Perkara Sia Uluzi. Adakah kamu fikir Gonggong ini menggunakan kuasa untuk kepentingan pribadi? An Qian tidak berkata begitu. Mulut kamu tidak mengatakannya. Tetapi hati kamu memikirkan begitu. Xylisi dan An Qian masuk istana pada tahun yang sama. Dahulu mereka pernah bekerja bersama. Mereka saling menjaga di dalam istana. Boleh dikatakan mereka adalah kawan yang boleh berbual. Jika ini menyebabkan Gonggong salah faham, An Qian bersedia memohon maaf kepada Gonggong di sini. Jika ada yang perlu persalahkan An Qian sahaja. Hu Zhou, ini bukan urusan kamu. Kamu keluarlah. Kerja seperti ini tidak perlu kamu lakukan. Biarkan orang lain melakukannya. Hamba menurut perintah. Jika ada orang yang hanya bergantung pada mulutnya, boleh berkata beberapa patah kata yang baik, dan mendapat kebaikan daripada orang lain. Haha, berfikir begitu terlalu naif. Kedua-dua kakiku sakit dan gatal. Sakit selama berpuluh tahun. Semua doktor di ibu kota kata tidak boleh disembuhkan. Selama lebih 40 tahun ini. Bukan berlari. Bukan berdiri. Bahkan ketika melayani tuan tidur. Kami hanya berjongkok di tepi katil. Tidur sekejap sahaja. Kaki benar-benar tidak pernah berehat. Jadi sekarang setiap hari perlu menggunakan serbuk ubat untuk mencuci. Menggunakan air panas untuk urut. Baru boleh menghilangkan bau itu. Adakah ia sangat busuk? Tidak. Adakah kamu rela? Atau dipaksa? An Qian telah melakukan kesalahan pada hari itu. Bersedia menerima hukuman. Jika begitu Fushou mencuci kakiku setiap hari. Adakah itu bermakna dia setiap hari melakukan kesalahan? Aku beritahu kamu. Kedua-dua kaki Gonggong ini. Kecuali orang sendiri. Sesiapa pun tidak boleh menyentuh. Sama seperti kamu yang akan menjadi isteri makananku. Sesiapa pun kecuali suami. Walaupun, sida-sida. Saya juga tidak akan membiarkan kamu mendekatinya. Tetapi, An Qian, kamu juga bukan orang yang tidak berperasaan. Baiklah. Perkara Sia Uluzi ini kita lupakan sahaja. Tetapi saya memberi amaran kepada kamu. Jika ada masa pada masa hadapan, lebih baik daripada sibuk dengan hal orang lain, lebih baik kamu belajar dari Wang Fushou. Bagaimana untuk melayani tuan hamba dengan baik. Ingat betul-betul suhu air panas yang tuan hamba mahukan. Ingat betul-betul siapa kamu kepada tuan hamba. Ya. Hei, kamu pergi ke mana semasa cuti semalam? Saya pergi berjudi dengan Keanu Gaoshan. Kenapa banyak tanya? Berjudi dalam istilahnya kehilangan gaji. Saya takut kamu kehilangan nyawa di rumah judi. Kamu tahu saya tidak suka berjudi. Kamu tidak akan berjudi untuk diri sendiri. Tetapi saya takut kamu akan berjudi untuk wanita itu. Kalau begitu, jika kamu mahu saya percaya kamu tidak berjudi. Kamu kalah kali terakhir saya beri kamu 5 tali wang untuk simpanan tunjukkan pada saya. Habis sudah. Habis dalam satu hari, habis 5 tali wang. Jika kamu tidak berjudi, mana mungkin habis secepat itu. Di Suje Huiguan, ada orang hantar surat untuk Nenek An Qian.
Tidak perlu beri tip kepada orang itu wahai abang ya. Yang di dalam itu saya tidak mampu tolong dia, yang di luar itu penghantar surat. Saya mampukan. Baiklah, sudahkah surat itu diberikan kepadanya? Apalagi yang kamu tunggu, cepatlah berikan surat itu kepadanya. Maka sudah cukup, budi baik kita jangan menghalangnya. Kahwin sahaja. Apalagi yang kamu simpan dalam hati? Hei, dengar cakap saya. Hei, cakap sedikitlah. Tidak perlu anggap saya seperti burung gagak. Kebetulan ya Abang Chen. Bukan kebetulan abang saya ada cakap nak dengan kamu. Bukan, dia ada surat untuk kamu. Surat itu bukan abang saya yang tulis, nenek kamu yang tulis. Kamu balik dulu jika ada orang tanya kemudian balik. Jangan risau, makcik saya tahu apa yang perlu dilakukan. Hei, surat itu miliknya, cepatlah berikan kepadanya. Terima kasih Abang Peng. Penghantar surat itu kata nenek kamu tiada apa-apa. Saya rasa ini untuk memberitahu keselamatan. Ya, untuk memberitahu keselamatan. Surat itu sepatutnya diberikan kepadanya lebih awal. Biarkan Cik Ankian menunggu 1 hari lagi. Mempengaruhi mood perkahwinannya, kamu diam saja, tak ada orang anggap kamu bisu. Apa yang kamu semua buat di sini? I Gonggong. Gonggong tak hairan Ankian tadi tinggalkan saya. Rupa-rupanya ada janji temu. Hei, apa yang kamu cakap? Jahat kamu sebagai pengawal. Berani bergaul dengan dayang di istana. Apa itu peraturan, kamu tahu tak? Gonggong. Abang Kong hanya hantar surat keluarga untuk Ankian. Tak ada maksud lain. Surat keluarga atau surat cinta? Kasih sayang keluarga juga kasih sayang boleh dikira surat cinta tak? Ah, cakap. Mereka tekat mati di Istana Jingyang ITU. Tak ada yang melanggar jika Gonggong nak tuduh orang. Mesti ada bukti yang kukuh. Ankian. Kamu masih tolong orang luar. Peraturan istana dayang boleh dimarah tapi tak boleh dipukul-pukul, orang jangan pukul muka. Uruli, siapa yang tak tahu peraturan? Gonggong. Jahat kamu, cepat datang sini. Gonggong, kamu dah pukul dia. Saya nasihat kamu berhenti di sini, Go Chanling pun dah cakap. Kamu dari bilik Jinshi, dan kami pengawal pintu kota. Masing-masing ada kawasan, biasanya tak campur tangan. Kalau hal ini jadi besar semua tak ada untung. Sekarang kamu nak ajar saya. Gonggong, Puan Ji dan Puan Rong. Hik MP Hik. Berhenti. Pergi, tak boleh pergi. Gonggong, apa hal besar ni? Saya tak tahu apa yang berlaku. Gonggong dapat berita. Ada orang curi harta istana. Gunakan kirda air untuk bawa kilir kota dan jewel. Sebab itu saya datang sini untuk periksa. Cari ya. Mencari dan memeriksa kota adalah tugas pengawal kami. Tak perlu ganggu kamu. Lagi pula kereta air ini kami dah periksa. Tak ada masalah. Rupa-rupanya kamu dah periksa kereta ini. Saya takut ada orang bekerja sama melindungi. Baru tak jumpa apa-apa. Gonggong nak cari salah ke? Jangan tuduh kami, ya betul tak tuduh.
Nanti cepat tahu. Tiada jumpa apa-apa dalam tong air I gonggong. Ha lawak betul. Baru tadi gonggong. Bukankah kata ada orang soroh-soroh? Seluduk barang keluar istana. Sekarang dah heboh-heboh. Tapi tak jumpa apa-apa. Tak tahu macam mana I gonggong nak jelaskan. Kamu berani main-main dengan aku. Gonggong lepaskan aku. Sapu tangan ni barang istana. Rupanya kamu curi ambil barang istana. I gonggong. Kamu kata kami pinjam curi harta istana jual di luar kota. Sapu tangan ni pun tak boleh dikira harta. Curi ambil tak kira besar kecil. Semua barang istana ni barang berharga. Walaupun sapu tangan. Juga termasuk barang mahal. Marilah kansai mereka berdua. Weh berhenti. Lepas buat apa? Lepas kawasan larangan istana. Siapa berani buat kaca sini? Bila I gonggong pegang jawatan pintu 9. Bawa ramai orang nak soal kami. Takut saya jaga kota tak bagus ke gonggong dapat berita. Kata ada orang seludup harta istana sini jadi gonggong. Kereta air dan lembu semua dah kami geledah. Tapi tak jumpa apa-apa. Walaupun dalam kereta air tak ada. Tapi sapu tangan ni pun barang istana. Lagi pula jatuh dari badan Kongwu. Macam mana dia nak jelaskan I gonggong? Sapu tangan ni Ankian beri pada abang saya. Macam mana tersilap ya hahaha. Gonggong buat heboh-heboh rupanya sebab ini. Saya pun rasa kasihan pada kamu. Kahwin bini balik rumah sendiri pun tak guna. Dalam hati memang kelam kabut le. Hahaha tapi. Yang besar pun tak uras. Yang kecil nak fitnah anak buah saya. Hahaha. Nasib baik Ankian cepat beri maklumat. Kalau tak kami pun dalam kesusahan. Kau cakap hahaha. Siapa tu? Kenapa jalan cepat sangat? Saya ingat kau akan tinggal di istana Yongzhou hari ini. Tak berani keluar. Tadi ada bayang hitam ikut saya. Kau budak tak guna. Suruh buat sikit kerja pun dah kelam kabut. Macam apa ni? Korang ni sebenarnya nak buat apa? Ini soalan yang saya nak tanya kau. Saya dah cakap dengan kau. Sesiapa yang ikut saya mesti ikut peraturan saya. Kau perempuan jahat. Kau bukan saja suka main cinta. Tapi buat saya malu. Kau ingat saya sebagai suami. Pasti akan diam dan tak berani bersuara. Lepas saya lepas. Jerit sekuat hati. Saya tahu kau memang pandang rendah pada kami orang Kasim. Sebab kami orang Kebiri. Macam mana nak puaskan perempuan macam kau? Hehehe kalau kau suka lelaki. Hari ini, saya akan beri kau lelaki sebenar. Kau gila saya tak gila langsung. Kau memang selalu nak cuba rasa lelaki sebenar. Memandangkan saya suami kau. Hari ini saya akan penuhi keinginan kau. Kenapa tak buat lagi? Pak Cik tak boleh. Rogol Dayang boleh jadi besar masalah dia isteri saya. Kau anak saudara saya. Sekarang saya nak kau tolong saya dapatkan zuriat memang patut. Siapa berani kata tak boleh? Tapi apa? Kau kena ingat siapa yang bayar hutang judi kau. Kenapa tak buat cepat? Lepas saya. Lepas saya lepas. Lepas saya Pak Cik Lepas saya. Lepas saya Kenapa tak buat sepet? Nak saya ajar macam mana buat lepas? Saya lepas tangan.